Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita sambung lagi bacaan kitab Sahih Muslim. Dalam bab yang seterusnya itu babun nahyi an ghamsil mustaqidhi yadahu fil ina'i qabla ghasliha thalatha. Bab larangan daripada memasukkan tangan ke dalam bekas air qabla ghasliha, sebelum membasuhnya 3 kali. Sebelum membasuhnya 3 kali. Dalam buku kita ni, dalam buku dekat skrin ni, agak mungkin dia punya naskah dia berlainan. Jadi tajuk dia lain sikit. Dia kata makruhnya memasukkan tangan. Tapi sebenarnya naskah yang ada di tangan saya, dia kata bab larangan memasukkan tangan ke dalam air fil ina' qabla ghasliha thalathan, sebelum membasuhnya 3 kali. Iaitu bab nak cerita pasal apa? Bab ni nak cerita pasal kalau kita bangun daripada tidur, kemudian kita nak ambil wuduk. Dan kita nak ambil wuduk daripada bekas air. Yang bekas airnya kurang daripada 2 kolah. Dalam baldi ke ataupun dalam gayung ke, atau seumpamanya kita nak celup tangan kita dalam air tadi, maka apakah hukumnya? Itu kita dilarang, atau lebih tepat kita dilarang untuk memasukkan tangan ke dalam air tersebut sebelum kita basuhnya di luar bekas tadi. Maksudnya kita kena basuh tangan kita, barulah kita boleh celup tangan kita ke dalam air tersebut. Sebab apa? Sebab hadis yang kita akan baca ni nanti. Kemudian akan timbul, kita akan tengoklah perbincangan dia. Sebab apa? Apakah dia kerana masalah tidur, apakah kerana masalah terkena najis, dan apakah hukumnya makruh atau hukumnya haram. Maka inilah hadisnya yang kita akan baca, iaitu berkenaan dengan kalau bangun tidur, boleh tak terus celup tangan dalam air untuk kita berwuduk dan berkumur dan seumpama dengannya. Barakallahu fikum. Wa bisanadil muttasil ila Imam Muslim bin Hajjaj rahimahullahu taala, dengan sanad yang bersambung kepada Imam Muslim rahimahullahu taala. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن مفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. Dari Nasr bin Ali Al-Jahdami. Nasr bin Ali Al-Jahdami, tabaqah yang ke-10, thiqatun thabtun, thiqah. Wa Hamid bin Umar Al-Bakrawi. Hamid bin Umar bin Hafs bin Umar bin Ubaidullah bin Abi Bakrah. Abi Bakrah maksudnya di keturunan sahabat Nabi. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Bakrah. Abu Bakrah ni, ini dia punya cucu cicit dia ni. Hamid bin Umar bin Hafs bin Umar bin Ubaidullah bin Abi Bakrah. Maksudnya cucu dia yang peringkat keempat dah. Cucu peringkat keempat. Masya Allah. Abu Bakrah ni sahabat Nabi. Hadis ma'ruf. Hadis Abu Bakrah, sahabat Nabi yang ma'ruf. Jadi sebab itulah dia pakai nama gelaran Al-Bakrawi. Al-Bakrawi. Macam kita tengok, ada setengah orang nama dia Al-Bakri, ada hujung ni. Macam kita punya menteri agama kita, Al-Bakri. Biasanya Al-Bakri ni maksudnya keturunan Abu Bakar As-Siddiq.
Sebab tu tak boleh sesiapa letak Al-Bakri kat depan. Dekat belakang namanya Al-Bakri. Kalau Al-Bakri ni biasanya maksudnya keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Al-Bakrawi maksudnya keturunan Abi Bakrah. Sahabat Nabi namanya Abi Bakrah wa Hamid bin Umar Al-Bakrawi. Qala, mereka berdua berkata. Mereka berdua ni siapa? Hamid dan juga Nasr bin Ali berkata bahawa mereka mendengar haddatsana Bishr bin Mufaddal. Okey, Bishr bin Al-Mufaddal. Bishr bin Mufaddal iaitu daripada tabaqah yang ke-8. Bishr bin Mufaddal daripada tabaqah yang ke-8, tabaqah ke-8, thiqah. Thiqatun abidun, seorang thiqah lagi abid. Khalid. Bila Khalid mana ni? Itu Khalid Al-Hadza. Khalid Al-Hadza. Khalid bin Mihran. Khalid bin Mihran Al-Hadza. Okey. Al-Hadza. Al-Hadza maksudnya tukang kasut. Dan kata perawi, kata ulama, dan dia bukan tukang kasut. Dia bukan tukang kasut. Tetapi dia dikaitkan dengan Al-Hadza sebab dia selalu bersama dengan tukang kasut. Wallahu a'lam bissawab. Khalid Al-Hadza daripada min tabaqatil al-khamisah. Daripada tabaqatil khamisah. Tabaqah yang ke-5. Ini tabaqah 10. Ini tabaqah 10. Okey. Min tabaqatil al-khamisah. Dia tabaqah khamisah ni tabi'in lah. Ini tabi'in. Okey. Tabaqatil khamisah an Abdullah. Abdullah bin Syaqiq. Abdullah bin Syaqiq ini tabi'in. Abdullah bin Syaqiq tabi'in. Okey. Naam, tabaqah al-thalithah, dan tabaqah yang ketiga, maksudnya tabi'in yang besar jugalah. Ini tabi'in yang besar juga. Sebab itu tabaqah yang keberapa? Tabaqatil ashirah. Tabaqah yang tabaqatil thalithah, tabaqah yang ketiga. Tabaqatil thalithah, tabaqah yang ketiga. Jadi tabaqah al-thalithah maksudnya tabi'in lah, yang kita banyak kali dah sebut dah. Seperti dalam kitab muqaddimah kitab Ibn Hajar Taqribut Tahzib, dia telah bagikan perawi itu kepada 12. Jadi Abdullah bin Syaqiq tabi'in. Abdullah bin Syaqiq tabi'in an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, ma'ruf sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Sakhar. Jadi hadis ni kalau kita tengok antara bagus di sini, antara sanad yang pendek. So apa, ada 5 orang, Pertama satu, ada beberapa orang antara dia dengan Nabi SAW, antara Imam Muslim, ini kira sekali daripada satu batch. Jadi ini batch ini satu, daripada Bishr bin Mufaddal, ini 2, daripada Khalid Al-Hadza 3, daripada Abdullah bin Syaqiq 4, daripada Abu Hurairah 5. Maksudnya antara Imam Muslim dengan Rasulullah SAW ada 5 orang, Bila ada 5 orang macam ni, sanadnya hanya 5 orang, dipanggil khumasiyat. Khumasiyat. Ada thulathiyat, ada rubaiyat. Yang paling pendek sanadnya thunaiyat. Contohnya Imam Malik rahimahullah, dia ada thunaiyat. Jadi 2 orang saja. Antara Imam Malik rahimahullah sampai ke Rasulullah. Contohnya Imam Malik daripada Nafi', daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang. Ada 2 orang saja. Dia panggil thunaiyat. Ini pendek sanad ni. Okey. Ada pula yang 3 orang, dia panggil thulathiyat. Thulathiyat ni maksudnya 3 orang. Antara perawi hadis tu dengan Nabi 3 orang. Kemudian khumasiyat 5. Kemudian dia ada rubaiyat. Rubaiyat maksudnya 4 orang. Makin pendek sanad tu makin bagus. Sebab apa? Makin pendek sanad tu makin kuranglah kesalahan-kesalahan manusia. Atau makin kuranglah, makin lagi bagus, kan? Wa kullu ma qalat rijaluhu ala wadidhuhu dzaka alladhi qad nazala. Seperti dalam kita hafal Baiquniyah, manzumah al-Baiquniyah, manzumah dalam ulumul hadis. Wa kullu ma qalat rijaluhu ala, dan setiap kali sikit perawi hadis ni, maka hadis tu dipanggil tinggi, dipanggil sanad ali, sanad yang bagus, yang tinggi sanadnya. Wadidduhu dzaka alladhi qad nazala, dan apa yang kurang daripada tu nazala. Apa yang kurang daripada
Maksudnya kalau ramai, maka sanad dia jadi makin rendah dia punya level dia. Makin rendah dia punya level dia. Okey. Lagi pendek lagi bagus. Makin lagi pendek sanadnya lagi bagus. Yang ini dari segi sanad lah. Kemudian dan sanad ni juga semuanya perawi jamaah. Perawinya semuanya adalah perawi al-jamaah. Maksud al-jamaah maksudnya apa? Semua kita hadis yang 6 ambil daripada semua perawi hadis ni. Min rijal al-jamaah. Min rijal al-jamaah. Maksudnya semua perawi hadis ambil daripada 6 kitab hadis ni. Okey, 6 kitab hadis ni. Dan kita sebut Nasr bin Ali Al-Jahdami ni antara 9 orang perawi hadis, 9 perawi hadis yang perawi hadis ni apa? Yang semua kitab hadis yang 6, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, semua pernah mengaji dengan dia. Ada 9 orang kan? Ada 9 orang perawi hadis yang semua 6 ni, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, semua pernah mengaji dengan mereka. Ada 9 orang ni. Ishtarakal a'immatul hudatu. Ini disebut oleh Syekh Muhammad Adam Al-Atyubi dalam dia punya manzumah dia disebut ishtarakal a'immatul hudatu. Semua imam-imam yang 6 ni telah bersama-sama. Zaul usuli sittatul wu'atu. Telah mengambil hadis daripada yang 6 orang ulama yang hebat ni, Zaul usuli sittatul wu'atu, yang meriwayatkan 6 kitab hadis yang utama, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah. Kata Syekh, Zaul usuli sittatul wu'atu, 6 yang meriwayatkan 6 kitab hadis ni apa dia? Fil akhdhi an tis'in syuyukhin maharah. Telah mengambil daripada 9 orang perawi hadis yang mahir. Al-hafidhin al-naqilin al-bararah, yang kuat menghafal hadis, yang hebat dalam ilmu hadis, dalam kritik hadis, yang sangat baik dan sangat salih. Siapa 9 orang ni? Ulaikal asaj. Ulaikal asaj wa ibnu Ma'mari. Asaj yang juga Ibnu Ma'mar. Yang pertama Al-Asaj. Yang kedua Ibnu Ma'mar. Okey, Abdullah bin Sa'id Al-Kautsari. Yang pertama Al-Asaj. Yang pertama siapa dia? Yang 9 orang ni, yang pertama Al-Asaj. 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 Okey, yang kedua siapa dia? Yang kedua Ibnu Ma'mar. Ibnu Ma'mar, iaitu Muhammad bin Ma'mar Abu Abdullah Al-Basri. Yang ketiga Nasr. Ini kita Nasr bin Ali Al-Jahdami, ni dia. Yang ketiga Nasr bin Ali Al-Jahdami, ni perawi yang kita sedang berada di depan mata kita sekarang ni, Nasr bin Ali Al-Jahdami. Nasr bin Ali Al-Jahdami. Yang keempat Yaqub. Yang kelima Amru Yaqub, iaitu bundar, iaitu Amru As-Sijzi As-Sirri. Kemudian Ibnu Ala, Muhammad bin Ala Al-Hamdani. Kemudian Ibnu Bashar, Muhammad bin Bashar, juga dengan Ibnu Al-Muthanna, Muhammad bin Al-Muthanna. Kemudian Ziyad bin Yahya Yuhtada. Jadi poin yang saya nak cakap ni Nasr. Jadi kalau kita dengar je Nasr bin Ali Al-Jahdami, masya-Allah, semua perawi-perawi hadis, kitab-kitab yang 6 ni guru kepada semua imam-imam yang hebat ni, masya-Allah. Kenapa saya sebut benda ni? Nak bagi tahu bahawa Nasr bin Ali Al-Jahdami ni guru kepada semua kitab hadis yang 6. Jadi bila kita sebut Nasr bin Ali ni, rasa apa? Ya Allah, hebatnya, masya-Allah, hamba Allah Taala ni. Hebatnya syekh ni. Kita zaman sekarang ni kita kena dekatkan orang masyarakat awam kita dengan siapakah tokoh ulama yang sebenar, siapa tokoh ulama yang sebenar. Kita zaman sekarang ni orang ramai dia tak kenal ulama yang sebenar. Dia kenal orang-orang ustaz-ustaz selebriti yang banyak dia berkenal. Sebab tu kita tengok masyarakat walaupun banyak ceramah, bukan makin alim, bukan makin kenal agama. Dia makin banyak dia kenal ustaz-ustaz selebriti. Minta maaf, saya bukan kata semua ustaz selebriti tak bagus, tapi yang banyaknya yang kita dengar tidak menyampaikan ilmu yang sahih, akidah yang sahihah di atas jalan Al-Quran dan Sunnah Nabi dan jalan salafun salih.
Itu ma'al asafi syadid amat amat malang sekali lah bagi kita ni. Amat kesian lah kita generasi akhir zaman ni. Barakallahu fi. Jadi Nasr bin Ali Al-Jahdami. Jadi dalam sanad ni semuanya al-jamaah rijal jamaah kecuali Hamid. Hamid bin Umar Al-Bakrawi ni hanya Bukhari dan Muslim saja meriwayatkan daripadanya. Hanya Bukhari saja riwayatkan hadis daripadanya. Dan sanad ni semuanya orang Basrah. Sanad ni semuanya orang Basrah. Orang Basrah dekat Iraq kecuali Abu Hurairah, kerana Abu Hurairah dia orang Madinah. Abu Hurairah dia orang Madinah. Dan dalam sanad ni juga ada Abu Hurairah, iaitu siapa Abu Hurairah? Sahabat Nabi yang paling banyak hafal hadis Nabi SAW. Lebih kurang 5,374 hadis. 5,374 hadis Abu Hurairah. Nah, itu pada sanadnya. Kat bawah ni. Okey. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Idza istaqadha ahlukum min naumihi," bila salah seorang daripada kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana sehingga dia membasuhnya 3 kali, kerana dia tidak mengetahui di mana tangan itu menginap. Maksudnya bila kita bangun daripada tidur, bangun dari tidur. Okey, sama ada tidur ni tidur siang ke tidur malam? Tidur malam ke tidur siang? Wallahu ta'ala alam besar. Nampak zahirnya tidur kat sini umum. Namun di sana ada lafaz daripada Sahih Muslim, daripada Tirmizi, menunjukkan bahawa man istaqadha min naumihi min al-lail, apabila dia bangun daripada tidur pada waktu malam, wallahu alam. Para ulama dibincang, adakah bila bangun tidur kena basuh tangan dulu ataupun ketika bangun tidur malam sahaja? Maka kat sini berbezalah dua pendapat. Apa dia? Pendapat majoriti ulama, iaitu mazhab Malik, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi kata bangun daripada mana-mana tidur. Tak kisahlah tidur siang ke, tidur malam ke, janji tidur tu ialah tidur yang betul-betul tidur lah. Tidur maksudnya apa? Apa maksud tidur? Iaitu ghasyatun thaqilatun tahjumu alal qalb, iaitu rasa hilang terus yang terkena pada hati. Maksudnya hati maksudnya hati dan akal. Maksudnya dia hilang terus dia punya kesedaran dia. Itu maksudnya. Dan dia ialah adik-beradik kalau ada kematian, kan Nabi kata para ulama, an-naum akhul maut. Tidur tu ialah adik-beradik kematian. Tidur tu ada adik-beradik kematian. Sebab itulah Nabi SAW bila baca doa bangun daripada tidur, Nabi kata alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana, setelah dia mematikan kita. Tidur itu ialah adik-beradik kematian. Kenapa adik-beradik kematian? Sebab dah hilang lah dia punya panca indera dia. Hilang fungsi panca indera dia. Pendengaran dia dah hilang, penglihatan dia dah hilang, akal dia dah hilang, bau pun dah tak ada bau dah. Dia boleh bau tapi dia tak sedar lah. Dia dah tak sedar dah. Sebab tu panggil akhul maut. Bawah daripada naum dipanggil sinah. La ta'khudhuhu sinatun. Okey. Bawah lagi daripada sinah, as-sinah. Dia ada an-naum. Dia ada kat sini an-naum, kemudian dia ada as-sinah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinah ni mengantuk. Dan juga ada satu lagi bahasa Arab dipanggil nu'as. Idh yakshi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Ayat Quran tu kan nu'as. Nu'as ni mengantuk, sinah pun mengantuk juga. Tapi apa bezanya? An-nu'as dia pada mata. Nu'as pada mata, adapun as-sinah daripada akal. As-sinah pada akal. Okey. An-naum habis terus dah terpadam terus. An-nu'as ni, okey, nu'as ni apa dia? Nu'as ni kita mengantuk, mata macam dah nak terpadam, mata macam tu. Tapi kalau orang tolak tong duit tu, dia sedar. Okey, dia sedar lagi. Itu mata dia. Mata dia tertutup, tapi bila terkeluar apa dia, suara dia mata dia terbuka. Itu nu'as, mengantuk. As-sinah dia pada akal, dia dah mula dah tak berapa nak faham sangat dah. Orang kena sentuh dia. Suara kena kuat sikit.
Assalamualaikum. Afwan, putus sekejap. Assalamualaikum, boleh dengar? Waalaikumsalam. Boleh Ustaz? Boleh tak? Okay, afwan, kita padam sekejap. Baik, jadi as-sinah tadi macam nu'as. Nu'as ni hanya pada mata. Pada mata dia mengantuk yang lebih ringan daripada sinah. An-nu'as mengantuk yang lebih ringan daripada sinah. Okey, as-sinah ni lebih berat lagi daripada an-naum, dah terpadam habis dah. Okey. Okay, an-nu'as. Nu'as ni macam dalam kereta kadang-kadang kita mengantuk. Okey, as-sinah ni dah hampir-hampir nak tertidur tapi belum tidur lagi. As-sinah. Betul kata para ulama, kata Al-Fayyumi, dia kata as-sinah rihun naum. As-sinah ni angin nak tidur lah. Tabdu fil wajhi, boleh nampak dekat muka. Thumma tanba'ith ila al-qalb, kena sampai daripada hati. Bila sampai dekat hati dah, lepas tu tertidur dah dia. Jadi an-nu'as ni pada mata, dia dah masuk ke hati, kemudian dah terus akal, terus masuk ke dalam hati, dah tak sedar dah, maka itu namanya an-naum. Ni para ulama begitu detail lah. Jadi bila disebut an-naum, tidur yang doze off lah, habis. Sebab tu Nabi kata an-naum, Nabi kata al-ain wika'ul sah. Mata itu ialah pengikat apa yang di dubur kita. Maksudnya kalau kita tutup mata, tertidur betul-betul, maka habis terbuka lah apa yang di dubur. Maksudnya apa? Kalau kita tertidur habis, kita kentut ke tak kentut, kita tak sedar. Itu Nabi kata al-ain wika'ul sah. Nabi kata mata ni seumpama pengikat apa yang dekat dubur tu, lubang dubur. Jadi bila kita sedar, mata kita buka, kita sedar, kita kentut angin perlahan pun kita sedar, betul tak? Lepas tu Nabi kata bila dah tertutup mata, terbuka lah lubang dubur tu, maksudnya kalau kentut sekalipun dia tak sedar. Lepas tu Nabi kata bila soalan tu bangun dari tidurnya macam mana? Ini dah maksudnya tidur yang sebenar. Bukan ngantuk-mengantuk, bukannya ni. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Jadi itu tidur An-naum fil qalb. Sekali lagi, an-naum fil qalb. As-sinah fil aql, wan nu'as fil ain. Pada mata. Subhanallah. Detail para ulama kita. Jadi apabila seorang kalian tidur daripada bangun tidurnya, okey, tidur. Dan di sini kita kata ulama Syafi'iyah kata tak bezakan tidur siang ataupun tidur malam. Ulama mazhab Hanbali kita tidur malam. Ulama mazhab Hanbali kita tidur malam. Kenapa? Sebab kalau kita tengok dalam hadisnya tadi, aina batats. Aina batats. Batats dalam bahasa Arab maksudnya tidur malam. Dia kata batats maksudnya tidur malam. Bata. Bata yabitu. Tengok bahasa Arab dia. Bata. Saya clearkan dulu sorry, afwan. Kita clearkan dulu. Okey. Nampak ni, nampak perkataan bahasa Arab. Aina batats. Puan-puan dengar tak perkataan mabit? Siapa pernah pergi haji pernah dengar perkataan mabit kan? Mabit di Muzdalifah. Okey, Muzdalifah ataupun mabit di Mina. Mabit ni apa? Mabit ni tidur malam. Bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Mina. So bata yabitu maksudnya bermalam. Bata lailan, bata. Bermalam. Sebab itulah Imam Ahmad kata, maksud hadis ini siapa yang bangun tidur daripada waktu malam. Bangun tidur pada waktu malam. Kan kalau kita pergi mabit di Muzdalifah, kalau orang pergi haji, bermabit di Muzdalifah ni dia mesti 6 jam pada waktu malam. Mesti setengah malam paling kurang. Dia tak boleh kurang daripada setengah malam. Kalau tidak tak dapat nama mabit. Tidak dapat nama mabit. Dia mesti pada waktu malam. Kalau duduk sekejap je lepas isyak, tak sampai setengah malam, tak sah dia punya mabit dia. Jadi ulama mazhab Hanbali kata mabit ni mesti pada tidur pada waktu malam. Nah, masa ni ulama Syafi'i jawab. Ulama Syafi'i kata tidak. Mabit kerana apa? Kenapa Nabi sebut malam? Kerana kebanyakan tidur adalah pada waktu malam. Ini dipanggil mafhum al-ghalabah. Mafhum al-ghalabah. Dia panggil dalam bahasa Arab, kaedah dia mafhum al-ghalabah. Mafhum al-ghalabah. Maksudnya macam ni. Kebanyakan tidur pada waktu malam. Sebab Nabi sebut siapa tidur pada waktu malam. Siapa tidur pada waktu malam. Okey. Macam kita lah, kita tahu. Siapa lepas makan nasi kena baca kena alhamdulillah. Kita kalau kita dah makan nasi, lepas makan nasi kita baca alhamdulillah. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Okey.
Adakah maksudnya makan nasi saja? Tak juga. Bila kita makan apa-apa saja, tapi budaya Melayu, makan nasi, makan nasi. So makan nasi. Macam kita minum Milo. Kita kata lepas minum Milo, kita kata lepas minum Milo, kita kena kumur sebelum tidur. Kan? Kita cakap dekat anak kita, lepas minum Milo, gosok gigi ya. Lepas tu satu hari kita tak beli Milo. Kita beli lain. Ataupun dia kita beli air Vico ke apa ke, nama lain lah, apa, dia tak gosok gigi. Kita kata kenapa tak gosok gigi? Mak kata minum Milo je. Taklah, kita kata Milo tu sebab kita kebanyakan selalunya kita beli Milo. Maksudnya bila kita dah minum benda-benda manis sebelum tidur, gosoklah gigi. Macam itulah juga bila Nabi kata, difahami ulama-ulama majoriti kata, bila kamu bangun daripada tidur pada waktu malam, bukan maksudnya malam yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Yang dikehendaki daripada Nabi SAW itu adalah apa dia? Adalah tidur. Itu yang dikehendaki daripada hadis ni. Okey. Jadi apabila salah seorang daripada kalian, jadi ini umum idza qama ahadukum min naumihi. Qama ahadukum maknanya salah seorang dari kalian. Maknanya umum. Siapa-siapa, kecil, besar, lelaki, perempuan, baligh, tak baligh, raja, orang biasa. Dalam ihram, bukan ihram. Bangun tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana. Bejana ni bekas air lah. Jadi bila sebut bejana inak, bila sebut inak dalam bahasa Arab inak, kita fahamlah bahawa bekas tu kecil. Bila bahasa kecil maksudnya kurang daripada 2 kolah. Maksudnya jangan kamu celupkan tangan kamu ke dalam air yang kecil. Yang sedikit, air yang sedikit, bekas yang kecil. Sehingga dia basuhnya 3 kali. Kerana dia tidak tahu di mana tangannya itu menginap. Maksudnya dia tak tahu tangan dia kat mana malam tadi. Jadi para ulama kita tadi, sebab kita tak tahu tangan kita dekat mana, jadi kemungkinan kita terpegang kita punya punggung kita, tempat najis. Barakallahu fiik. Ulama Syafi'i dia kata macam ni. Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata orang Arab dahulu, mereka biasanya negeri mereka negeri kering, negeri panas. Okey. Dan mereka istinja gunakan batu. Menggunakan air untuk buang air besar ni bukan satu benda yang common lah. Dan ini tak pelik. Tak pelik, dan kita sebut banyak kali sebelumnya. Tak pelik istinja dengan batu ni. Okey. Sahabat kami yang belajar dekat South Africa, dia kata biasa toilet tak ada air. Yang pakai tisu je. Begitu juga dengan setengah-setengah di Sudan. Sahabat kita belajar di Sudan macam tu juga. Biasa istinja dengan batu dan juga istinja dengan tisu. Air tu bukan benda yang banyak macam di Malaysia ni. Jadi mereka ni beristinja dengan batu pada Nabi SAW, orang Arab dahulu. Kemudian negeri mereka panas dan kering. Kemudian bila mereka tidur, mereka berpeluh. Mereka berpeluh, basah tangan itu. Maka bila dia pegang kawasan buang air besar, duburnya tadi, maka bernajislah tangan dia. Jadi kalau bangun tidur, dia terus pegang air, dia takut air nanti tangan dia akan menajiskan air tersebut. Tapi kalau orang kata, Ustaz, bukankah dia dah istinja dengan batu? Istinja dengan batu ni tak ke membersihkan? Bukankah istinja dengan batu itu telah membersihkan dubur tadi? Sekali lagi kita sebut, inilah bezanya mazhab Syafi'i dengan mazhab Ahmad dan lain. Bagi mazhab Ahmad, dia kata istinja tu menghilangkan najis terus. Maksudnya bersih, dia anggap macam orang yang bersih. Dia sebagai ahlul hadis. Juga bermazhab dengan mazhab demikian. Betul dah, ini pendapat Syekh, guru kita, iaitu Syekh Muhammad bin Adam Al-Atyubi, yang mensyarahkan hadis Sahih Muslim ni. Dia kata, kenapa nak kena kata najis pula? Bukan kena bersih? Di sisi ulama Syafi'i pula, ulama Syafi'i kata istinja tu bukan membersihkan najis. Istinja tu hanya meringankan dia. Dia asar dia, kesannya masih ada, tetapi ain dia, fizikal najis sudah tak ada dah. Sebab itulah dia tak sebersih air. Namun syarak memberi keringanan, rukhsah, takhfif, keringanan untuk istinja dengan batu. Sebab itulah
di sisi ulama Syafi'iyah, kalau diberi pilihan antara air dengan batu, mana lagi afdal kita istinja, iaitu kita istinja dengan air, kan? Fa in aktasara ala ahlihima fal ma'u afdal. Dia kata al-istinja wajibun min bauli wa ghaid, dalam kitab Matan Abi Suja. Istinja itu wajib dengan kerana kencing dan juga buang air besar. Dan afdal ialah menggabungkan keduanya. Tapi kalau nak pakai salah satu, pakai air lebih baik. Kalau pakai salah satu, pakai air lebih baik dari segi afdal. Tapi kalau nak istinja dengan batu sahaja ataupun dengan tisu atau seumpama dengannya, tak ada masalah. Oleh sebab itu ulama Syafi'iyah kata, istinja dengan batu dan juga dengan tisu ni, dia tidak menghilangkan 100%. Oleh sebab itu bila dia tidur, dia pegang-pegang kawasan tersebut, nanti tangan dia masih lagi terkena najis tadi sikit-sikit yang masih lagi ada. Lalu nanti dia masuk pula tangan dalam air dia tadi, naam, akhirnya dia pun bernajislah dia. Itu ulama Syafi'iyah kata. Naam. Jadi hadis ni, ulama mazhab Hanabilah pula dia kata tak najis. Tetapi kan kita dah pegang kotor-kotor. Ini sebagai ulama solat sebut, dia kata kita masa tidur kita pegang ketiak, kita pegang celah kangkang, kita pegang hidung, kita pegang benda-benda kotor. Ini benda yang tak bersih walaupun tak najis, tapi benda tak bersih. Jadi kalau kita letakkan air dalam tangan kita dalam air, dia akan menyebabkan kita rasa gelilah pada air tersebut. Sebab itulah ulama kata hukumnya memberi kesan kepada hukum makruh. Hukumnya hukum makruh meletakkan air tadi. Jadi kesimpulan daripada hadis ni iaitu kita disunnahkan untuk membasuh tangan sebelum kita tenggelamkan, sebelum kita letak tangan kita dalam bekas air tadi. Dan ini adalah satu sunnah yang tersendiri daripada sunnah wuduk. Wuduk pun kita kena basuh tangan, kan? Jadi ini sunnah yang tersendiri daripada sunnah-sunnah ketika kita bangun tidur nak pergi ke tandas. Okey, apa kesimpulan daripada hadis? Apa faedah daripada hadis ni? Pengajaran daripada hadis yang pertama, iaitu menjelaskan larangan kita memasukkan tangan ke dalam air lepas bangun daripada tidur. Sebelum membasuhnya 3 kali. Naam. Yang kedua, hadis ini juga dijadikan dalil menunjukkan bahawa beza najis masuk dalam air yang sedikit dan air dituangkan ke atas najis. Ini faham tak? Yang ini masalah fiqah yang bagus, masalah masya-Allah dalam mazhab Syafi'i. Apa dia? Dalam mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i dibezakan air dituang ke atas najis dan najis terkena kepada air. Okey. Saya sebut dengan sini dulu. Najis kena pada air. Najis ni, kalau dia sedikit sekalipun, sedikit lah. Asalkan boleh nampak. Boleh nampak najis tersebut. Kalau najis tu tak nampak, halus sangat tak nampak, dia tak kira. Sedikit tak kira. Macam percikan kencing yang halus itu tak nampak, itu dia maafkan. Itu dipanggil al-ma'fu anhu, dia maafkan. Tapi kalau nampak macam setitik darah, atau setitik air kencing, titisan air kencing nampak, ataupun nampak tahi, masuk ke dalam air yang sedikit, air yang kurang 2 kolah, jadi najis tak? Jadi najis. Air itu bertukar jadi najis. Air najis. Sedikit. Tapi kalau air yang sedikit, kita tuang, air itu kurang 2 kolah, kita tuang atas najis, kemudian najis itu hilang, bersih ke najis lagi? Bersih, hukumnya bersih. Dengan syarat hilang kesan dia. Okey.
Dengan syarat hilang kesan dia. Nampak tak? Air sedikit. Contohnya air satu gayung je. Ini hadis, berdasarkan hadis yang kita pernah lalu sebelum ni. Bukan, kita akan lalu sebelum ni. Kita akan datang insyaAllah. Yang kita lalu dalam kelas Bulughul Maram. Yang kita akan lalu akan datang dalam beberapa bab lagi. Iaitu berkenaan dengan air yang sedikit kita tuang atas najis. Air sedikit tuang atas najis. Air sedikit tuang atas najis. Ada air kencing atas meja. Kita tuang. Lepas tu kita lap. Hilang bau, warna dan rasa. Hilang. Kira bersih tak? Bersih. Air tu sedikit tak? Air tu sedikit. Ini kaedah. Tapi kalau najis yang sedikit masuk ke dalam air yang sedikit, tetap juga air itu akan jadi najis. Apa dalil ni, kaedah ni? Hadis ni. Nampak tak? Tangan, jangan kamu tenggelamkan tangan kamu dalam bekas fi'ina. Sebab nanti air kamu akan rosakkan air tersebut. Kamu akan rosakkan air tersebut. Nampak tak? Ini kaedah dalam ulama Syafi'i, dan ini pendapat yang rajih, ini pendapat yang kuat dalam ni. Kata Syekh Muhammad Adnan Tibi, ini pendapat yang terpilih, yang sahih. Wallahu ta'ala alam bissawab. Dan sambung lagi, patah balik pada hadis yang kita sedang baca. Yang ketiga, pengajaran daripada hadis ini adalah bahawa najis memberi kesan pada air. Najis memberi kesan kepada air. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahawa berhati-hati, iaitu al-akhdhu bil wathiqah, iaitu kita ambil yang pasti dan mengelakkan was-was. Lagi tepat sebut ayat macam itulah. Iaitu kita ni bagusnya kita ambil perkara yang menyebabkan kita rasa yakin dan mengelakkan perkara yang menyebabkan kita was-was. Menyebabkan kita was-was. Lepas tu Nabi kata basuh tangan dulu. Basuh tangan dulu. Ustaz, saya bangun tidur, saya tak nampak apa-apa kat tangan saya pun. Saya bau tangan saya, tak ada bau apa-apa pun. Sunnah juga kita basuh untuk mengelakkan was-was. Untuk mengelakkan was-was tadi. Untuk mengelakkan was-was. Itu al-akhdhu bil wathiqah wal amalu bil ihtiyat. Kita ambil yang berhati-hati lagi bagus. Wal amalu bil ihtiyat. Kita ambil benda yang kita yakin. Sebab tu kita kata al-yaqin la yazulu bisyak. Kita yakin tak boleh tolak dengan syak. Sebab tu kita ambil yang yakin. Sebab tu kalau kita ragu-ragu, solat 3 rakaat ke 4 rakaat, ambil yang kurang untuk supaya kita hilang terus ragu-ragu. Kalau kita tawaf 5 pusingan ke 6 pusingan, kita ambil 5, selamat. Kita ambil 5, selamat. Barakallahu fiik. Yang ke-6 daripada hadis ni, iaitu disunnahkan membasuh najis 3 kali. Naam. Jadi 3 kali, Nabi kata basuh 3 kali, 3 kali itu sunnah. Kalaulah dengan sekali najis tu boleh hilang, maka dah dapat pahala menghilangkan najis. Tapi kalau dia buat 3 kali, lebih baik dapat pahala sunnahnya sekali. Pahala sunnahnya sekali. Yang ke-7 mengenai hadis ini, iaitu tempat istinja, iaitu tempat keluar najis, iaitu dubur kita itu adalah tempat yang diberi rukhsah. Walau diberi rukhsah, maksudnya diberi keringanan. Apa maksud diberi keringanan? Iaitu kalau kita istinja dengan tisu sekalipun, walaupun ada kesan-kesan sikit-sikit, walaupun najis tu tak nampak dah, ada kesan sikit-sikit, kita boleh rasa kan? Kalau ada kesan sikit-sikit tu, boleh solat dengannya. Keringanan bagi orang yang istinja. Itu kita takhfif. Okay? Walaupun ada kesan-kesan najis, ini disebut oleh Al-Khattabi, Al-Imam Al-Khattabi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang ke-8, pendapat Al-Imam Nawawi rahimahullah, kata Imam Nawawi, iaitu tempat istinja itu tidak suci dengan batu, tidak menjadi suci 100%. Bahkan yang tinggal itu hanyalah najis yang dimaafkan. Yang tinggal itu adalah najis yang dimaafkan. Okey? Najis yang dimaafkan. Al-ma'fu anhu. Al-ma'fu anhu. Najis yang dimaafkan. Baik. Yang inilah pendapat yang ke-8 ni lah, yang sebut yang tidak dipersetujui oleh sebahagian ulama. Sebab sebahagian ulama kata tak, syarak kata dah suci-suci lah. Walaupun walaupun ada masih lagi kesan-kesannya. Sama ada di solat ataupun di luar solat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, kata Syekh.
Syekh Muhammad Adam Al-Ethiopi. Tapi ulama Syafi'iyah kata ada lagi najis, tapi najis yang dimaafkan. Yang kesembilan, wajibnya berwuduk lepas bangun tidur. Apa hadis ini disebut? Okey. Wajibnya berwuduk lepas bangun tidur. Naam, tidur membatalkan wuduk. Hadis ini juga, hadis ke-10, hadis ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahawa memegang zakar itu membatalkan wuduk. Sebab apa? Sebab kenyataan Nabi ini difahami kan dia tidak tahu di mana tangannya menginap. Dia tak tahu di mana tangannya menginap. Ini kita panggil satu ayat yang membentuk kiasan. Kiasan maksudnya apa? Nabi tak naklah kata, kalau kamu tak tahu, mana tahu malam tadi tangan kamu pegang zakar, pegang dubur, pegang kubul. Nabi cara nak cakap benda, kadang-kadang kebanyakan waktu Nabi akan pakai ayat yang sangat hormat. Maknanya takkan sebut benda-benda tak elok tu. Kemaluan, zakar, apa semua tu. Sebab Nabi orang yang sangat beradab. Nabi bukan Nabi laisa fahish wala mutafahish. Nabi tak suka cakap benda-benda yang macam tu. Nabi akan pakai bahasa kiasan. Macam yang kita belajar dalam kitab Bulughul Maram. Contohnya Nabi SAW apabila berada di antara empat anggota, Nabi kata seorang lelaki apabila berada di antara empat anggota isterinya, kemudian dia mengerjakannya. Maksudnya apa? Maksudnya berjima'. Tapi Nabi tak sebut berjima'. Kisah seorang wanita, dia dah diceraikan oleh suaminya talak 3. Kan diceraikan oleh suaminya talak 3. Perempuan tu kata, kemudian dia kahwin dengan lelaki lain. Dia kahwin dengan lelaki lain. Lelaki tu dia tak ada kekuatan. Lelaki tu tak ada kekuatan. Dia kata khutbah dia punya, bahkan dia sebut perempuan tu sebut depan Nabi SAW. Dia punya kemaluannya tu adalah apa, macam tak power lah, tak hebat lah. Dia ambil macam di hujung pakaiannya, dia kata macam lembut, tak kuat. Nabi kata tak boleh engkau kahwin dengan suami kau balik sehinggalah kamu telah berjimat dengan isterimu ini, dengan suamimu ini. Tapi cara Nabi jawab macam mana? Hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqa usailatak. Kamu tak boleh kahwin dengan suami kamu yang mula-mula tu, yang telah ceraikan kamu dengan talak 3, sehinggalah suami kamu telah merasai kemanisanmu dan kamu telah merasai kemanisannya. Nampak cara Nabi jawab? Sehinggalah suami kamu merasai kemanisanmu dan kamu merasai kemanisannya. Nabi tak kata sehinggalah kamu dah berjimat, masukkan kemaluan. Tak, Nabi tak cakap macam tu. Sebab apa? Benda macam tu kan tak sesuai. Nak pula kalau kita dengar anak-anak dengar. Jadi kalau kita sebut macam tadi hingga merasai kemanisan tu, kalau budak-budak dengar, budak-budak hafal hadis tu pun dia tak rasa macam pelik. Barakallahu fikum. Begitu juga dengan hadis ni. Sehingga kamu tak tahu di mana tangan kamu bermalam malam tadi. Maksudnya mana tangan kamu pegang zakar, tangan kamu pegang dubur. Jadi hadis ni kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis yang kita baca ni dalil penguat bahawa memegang zakar, menyentuh zakar membatalkan wuduk. Okey, menyentuh zakar membatalkan wuduk. Cuma ada detail dia lah, sentuh macam mana, bahagian mana, tangan kat bahagian mana, itu dalam pengajian fiqh. Yang ke-11, bahawa air sedikit tidak jadi mustakmal dengan memasukkan tangan. Okey, bagi orang yang nak ambil wuduk. Maksudnya tak jadi mustakmal sebab dia masukkan tangan tadi sebab nak celup air. Tak jadi mustakmal. Jadi pagi tadi kita dapat kuliah fiqh, masya-Allah. Kena pula dengan hadis ni. Memang ngam betul pengajian kita hari ni. Maka dia masukkan tangan tadi tidak menjadikan mustakmal. Sebab apa? Dia celup tadi tu, celupan untuk apa? Celupan untuk menyeduk. Barakallahu fiik. Yang ke-12, iaitu najis-najis yang mutawahhim, yang kita syak pada dia najis, disunatkan basuh. Disunatkan kita membasuhnya. Maksudnya kalau najis tu kita syak, ada ke tak ada, sunat basuh. Walaupun
Kaedah apa dia? Yakin tidak menghapuskan syak. Betul tak? Yakin tidak menghapuskan syak. Tapi kita sunat basuh. Sebab tu kalau orang tanya, apa hukum basuh tangan lepas bangun tidur? Lepas bangun tidur. Ketika nak ambil wuduk. Sebelum celup tangan dalam air tadi, apa hukum basuh tangan tadi? Adakah hukumnya wajib ataupun sunat? Adakah hukumnya wajib ataupun sunat? Wajib ataupun sunat? Maka di sisi ulama Syafi'iyah, kaedah dia sangat jelas. Kalau kamu bangun tidur, kamu memang nampak tangan kamu ada najis. Kamu memang nampak tangan kamu ada najis. Maka hukum basuh tangan sebelum celup tadi hukumnya wajib. Kenapa wajib, Ustaz? Kenapa wajib, wahai ulama Syafi'iyah? Kerana kalau kamu celup juga tangan kamu dalam air tadi, kamu telah merosakkan air. Merosakkan air. Dan hukum merosakkan air hukumnya haram, tuan-tuan dan puan. Hukum merosakkan air hukumnya haram. Kita membazirkan air. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an thalath. An kathrat Nabi kata an qila wal qal wa ida'atil mal wa kathratis su'al. Nabi SAW tak suka, Nabi larang kamu melakukan 3 perkara. Daripada pertama sekali an qila wal qal, dia banyak bercakap benda-benda gosip. An qila wal qal, benda yang tak pasti. Yang kedua an ida'atil mal, dan daripada membazirkan harta, merosakkan harta. Dan yang ketiga an kathratis su'al, dan daripada banyak bertanya benda-benda yang tidak berfaedah. Banyak bertanya bukan untuk mencari ilmu, banyak bertanya untuk mempertikaikan. Yang kedua tadi, Nabi kata, Nabi larang daripada idha'atil mal, daripada membuang harta, membuang benda-benda yang berharga. Dia termasuk membuang benda yang berharga. Tangan kita najis, kita masuk ke dalam air yang bersih. Betul Nabi kata, la yabullanna ahadukum fil ma'id daim. Jangan kamu kencing dalam tempat air yang tidak bergerak, maksudnya air yang tetap. Nabi juga larang la yaghsilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub. Jangan seorang kamu dalam keadaan junub, dia pergi mandi pula dalam air yang tak bergerak tadi, sebab dia akan mengotorkan air dan akan membazirkan air. Jadi kalau tangannya confirm ada najis, tangannya confirm ada najis, dicelupkan juga dalam air tadi, hukumnya haram. Haram, tuan-tuan dan puan. Wajib dia basuh. Subhanallah. Tuan-tuan kan tengok Islam fiqh. Kalau lah masukkan tangan bernajis dalam air pun Islam larang, apakah lagi kalau kita rosakkan air dengan najis khinzir, bela khinzir dekat tepi tepi ladang, kita buang air, buang toksit, buang semua dekat sumber air, menyebabkan orang semua jadi apa? Terkena racun, terkena apa semua, merosakkan air, maka hukumnya lagi lah haram. Subhanallah. Subhanallah, Islam agama yang dalam bab wuduk boleh pergi ke bab merosakkan air dengan toksin apa semua. Adapun kalau dia ragu-ragu, maksudnya kalau bangun tidur tapi tak nampak tangan yang najis, tak nampak tangan yang najis, tak ada. Tapi tangan aku malam tadi aku pegang apa? Pegang zakar ke, pegang kemaluan ke, pegang dubur ke, pegang ketiak ke, apa ke, maka ketika ni hukumnya sunat kita basuh dulu. Hukumnya sunat kita basuh dulu. Kerana adakah dia merosakkan air? Dia tidak merosakkan air, tapi hukumnya sunat. Kenapa? Walaupun tak rosak air, tapi orang rasa geli tak? Orang rasa geli. Bila orang rasa geli, orang nak pakai tak? Orang tak nak pakai. Jadi dia seolah jalan kepada pembaziran air jugalah. Sebab orang geli. Sebab orang dah geli, orang tak nak pakai. Barakallahu fikum. Tapi kalau kita bangun tidur dan kadang kita yakin, malam tadi tangan kita tergantung, kita masuk hospital, tangan kita kena simen. Tergantung ke tangan kita. Memang tak pegang apa-apa lah. Kalau kita pagi, kita celup. Apa hukumnya? Tidak haram. Tapi sunat tak basuh? Kali ini sunatnya basuh kerana ittiba'an li sunnah. Kerana nak ikut sunnah Nabi SAW. Kali ini nak ikut sunnah Nabi SAW. Dia dapat pahala kat situ pula. Walaupun bersih, tapi Nabi basuh tangan. Barakallahu fiik. Ustaz, kenapa hukumnya sunat? Kalau orang tanya. Kenapa hukumnya sunat? Sedangkan Nabi kata, jangan kamu basuh sehingga dia membasuhnya 3 kali. Kenapa kita kata sunat pula? Bukankah ada perintah? Dan satu perintah itu, al-amru yaqtadi al-wujub. Wal-amru yaqtadi al-wujub. Bukankah perintah itu menunjukkan bahawa perkara itu wajib? Maka dijawab ulama Asy-Syafi'iyah. Dia kata apa? Dia kata sebab ada hadis, satu lagi hadis sahih. Sahih al-Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa beliau pernah tidur rumah Nabi SAW
Dan Nabi pernah ambil air yang digantung. Dan Nabi ambil wuduk, Nabi kumur-kumur dan Nabi ambil wuduk dan Nabi tak basuh tangan pun dulu. Jadi menunjukkan bahawa barakallahu fik, dalil bahawa tidak basuh tangan itu tidak wajib, hukumnya sunat kalau tak ada najis. Kalau kata ustaz itu kan Nabi SAW. Itu kan Nabi SAW, itu khusus untuk Nabi SAW. Maka dijawab balik, kita tidak boleh mengatakan satu perkara itu khusus untuk Nabi SAW. Sebab apa? Dia kata apa? Dia kata li'annahu sahhan wa annahu yaghsala yadayhi qabla idkhalihi al-ina. Halal qadha, ketika Nabi sedar, Nabi pernah basuh. Jadi festibahu ba'da lam yakun min babil aula. Maka bangun tidur lebih baiklah kita basuhnya. Kalau masa sedar pun Nabi basuh, maka bangun tidur lebih baik untuk kita membasuhnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Okey. Adapun mazhab Hambali kata wajib basuh. Wajib basuh. Kerana dia memandang bahawa perintah itu adalah perintah yang wajib. Maka tak boleh dimasukkan tangan di dalam air. Cuma mazhab Hambali walaupun kata wajib basuh, adakah kalau tak basuh merosakkan air? Tidak. Melainkan kalau ada najis. Barulah dia rosak. Jadi kesimpulan yang pada barakallahu fikum, iaitu bagusnya kita basuh tangan dulu. Kesimpulan kalau ada najis tak boleh celup, haram celup. Kalau tak ada najis, sunat kita basuh. Kalau tak ada najis, sunat kita basuh. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ana rasa sekadar itu sajalah pengajaran daripada hadis ini. Moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terus orang yang ada keinginan untuk mempelajari sunnah Nabi SAW, mengamalkannya, memahaminya, menghafaznya dan kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Moga-moga dengan amalan kita yang sedikit ni, taklah banyak mana hadis yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita di kalangan orang yang mencintai Nabi SAW. Sebagaimana sabda Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan dibangkitkan bersama dengan siapa yang dia cintai. Dan semoga yang kita cintai ini Nabi SAW, kita selalu baca hadisnya, maka kita akan dibangkitkan bersama Nabi SAW dengan amal soleh kita baca hadis ni. Dengan amal soleh yang kita baca hadis ni. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Kita ambil rehat sebentar untuk kemudian kita baca kitab Fathul Majid. Wallahu a'lam. Rehat sekitar 2-3 minit saja.